Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah Rasulil Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada malam ni. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat, ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sambung pada malam ni bacaan hadis kehidupan di alam barzakh dan akhirat. Malam ni kita sambung hadis yang ke berapa? 20? Baik. Qala muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darani amin. Hadis yang ke-20, an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala man halafa ala mali imri'in muslimin bighairi haqqihi laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban. Thumma qara'a alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ila akhiril ayah. Rawahu Muslim. Artinya daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersumpah palsu kerana ingin mengambil harta seorang muslim dengan cara yang tidak betul, nanti dia akan bertemu Allah dalam keadaan Allah memurkainya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca kepada kami sepotong ayat Al-Quran yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang menjual belikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah. Itu dalam surah Ali Imran ayat yang ke-77. Baik. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam hadis yang kita baca pada malam ni, baginda Nabi SAW memberikan satu amaran kepada umat manusia. Siapa yang bersumpah palsu hanya dengan tujuan untuk mengambil harta orang Islam yang lain dengan cara tidak betul, maka dia akan balik ataupun pulang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah memurkainya. Allah marah. Siapa yang bersumpah, tujuan dia sumpah tadi nak ambil hak orang, sumpah palsu. Saya akan sebut dalam syarah. Maka dia akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dimurkai oleh Allah. Lalu baginda Nabi membaca ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat yang ke-77. Apa kata Allah? Innal ladhina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim walahum azabun alim. Itu ayat yang penuh. Dalam teks kita ayat separuh. Tuan nak buka Quran. Saya membuka, saya tak apa. Tambah tuan-tuan. Jadi kita pakai tak apa, nak buka tengok. Apa yang Allah sebut dalam ayat tadi. Dan apa kata Allah? Sesungguhnya orang yang mengutamakan keuntungan dunia. Innal ladhina yashtaruna bi'ahdillah. Orang yang menjual beli janji Allah Subhanahu wa taala, mereka mengutamakan keuntungan dunia yang sedikit dengan menolak janji Allah wa aymanihim dan sumpah-sumpah mereka. Lalu kata Allah, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah.
Yang pertama, mereka tidak akan mendapat bahagian yang baik pada hari akhirat. Orang hak macam ni, yang pertama, antara balasan yang akan dia dapat, di akhirat tidak ada bahagian baik untuk mereka. Tak ada. Mahsyar ke, mizan ke, sirat ke, tidak ada bahagian baik untuk orang yang macam ni. Jual janji dengan Allah, sumpah dengan Allah Subhanahu wa taala, dia jual beli. Dengan hanya sumpah yang palsu tadi ni semata-mata nak haban dunia. Kalau hang mengaku sipulan ini macam ni yang menyebabkan dia akan dapat harta, lalu kamu akan dibayar dengan RM sekian-sekian. Sanggup sumpah palsu hanya kerana nak dapat bahagian yang sedikit. Kata Allah, di akhirat tidak ada bahagian baik untuk mereka. Satu. Kemudian wala yukallimuhumullah. Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka. Tak ada. Dan sedangkan ahli syurga, orang yang mendapat nikmat daripada Allah di akhirat kelak, tuan-tuan, ahli syurga, mereka mendapat salam daripada Allah. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Orang yang mulia, yang ada amal, yang ada kebaikan yang dia buat, sampai di akhirat, bukan dekat Allah berkata-kata, dapat ucapan salam. Disambut, selamat datang. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Ada ucapan salam daripada Allah yang maha penyayang. Tiba-tiba orang yang macam ni, balasan dia di akhirat, Allah tak akan berkata-kata dengan mereka. Masalah besar. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Dan Allah juga tidak akan memandang kepada mereka pada hari kiamat dengan pandangan rahmat. Tak ada. Kamu tidak ada langsung dalam pandangan rahmat Allah. Na'udzubillah. Tuan-tuan tengok, kerana jual, kerana nak sedikit haban dunia, dia akan dapat balasan yang berat di akhirat kelak. Na'udzubillah. Tak cukup lagi, kata Allah, wala yuzakkihim, dan tidak pula akan membersihkan mereka daripada dosa, dan walahum azabun alim, bahkan mereka pula akan mendapat azab yang tidak terperi sakitnya. Beratlah. Hana nak makan untung sikit. Aduh, tuan-tuan dirahmati Allah, kita pun tak faham. Hanya kerana nak untung sikit ya, tuan-tuan, dia sanggup melakukan perbuatan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Saya sebut contoh mudah. Tuan-tuan, adalah tayar masuk paku. Tayar masuk paku. Selalunya tampung tayar yang masuk paku RM5. Dia cabut paku, dia buh getah tu, RM5 cah. Tuan-tuan, adalah satu hari saya bagi RM20. Saya ingat saya bagi 20. Duit orin. Tak mau orin ni, kita tak mau. Bagi. Jadi tuan-tuan sekalian, bagi RM20, patutnya balance 15. Dia bagi duit 10, dia bagi duit RM1. Duit RM1 kena ada 5 lah. Baru jadi 15. Dia nampak dia kira dia bagi 13. Seolah-olah macam cah 7. Selalu duk pergi 5. Dia bagi 13 bagi. Baki dia. Saya kira, dia ingat saya bodoh matematik ke. 13. Tapi tak tuntut RM2 tu. Cuma duk fikir, kalau hang bohong RM2 tu, kaya lah. Untung tak mana RM2 lebih sikit ni. Patutnya RM5, dia cah RM7 lebih sikit. Untung kaya tak mana RM2 tu. Dia abang 15, sebut mulut baki 15 no, bagi 13. Kok lah boleh jadi tersilap. Silap kira kot. Kalau tersilap patutnya 16. Ni buat 13. Wallahualam lah. Cuma nak sebut tuan-tuan, ada orang kita hanya RM1 2. Dia sanggup buat satu benda yang salah di sisi agama, seolah-olah nak dapat keuntungan yang lebih. Sedangkan di akhirat, tuan-tuan sekalian, banyak azab yang akan diterima oleh orang-orang macam tu. Na'udzubillah. Yang ni disebutkan dalam hadis, mereka yang sumpah palsu semata-mata kerana nak dapatkan habuan dunia. Baik. Tengok keterangan. Orang-orang yang beriman, yang soleh, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan disambut dengan penghormatan, kemuliaan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala.
Firman Allah dalam suratul Ahzab ayat yang ke-44, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamun wa a'adda lahum ajran karima. Penghormatan kepada mereka, yakni orang-orang mukmin, pada hari mereka menemuinya ialah salam. Orang beriman dapat ucapan salam daripada Allah dan dia menyediakan bagi mereka pahala yang mulia. Orang yang beriman, yang soleh, sampai akhirat dapat sambutan yang baik daripada Allah dan ucapan salam daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang kafir atau mukmin yang banyak melakukan maksiat, mereka nanti akan bertemu Allah dalam keadaan Allah memurkai mereka, dan antara dosa yang mengundang kemurkaan Allah itu ialah orang yang sanggup bersumpah palsu dengan nama Allah kerana ingin mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak betul. Mereka sanggup melakukan bermacam-macam tipu helah, putar belik, mengupah peguam yang hebat dalam penghujahan, memberi rasuah dan sebagainya untuk menang dalam kes merebut harta orang lain yang mereka dakwa sebagai harta mereka. Simple. Dan dia bagi contoh mudah. Ada orang yang mengundang kemurkaan Allah dengan sanggup sumpah palsu semata-mata nak makan harta orang cara tak betul. Macam-macam lah dia buat. Upah peguam, masuk lawan mahkamah, hujah. Buk main bukti yang tu lah, semua tu boleh buat. Semata-mata nak makan harta cara tak betul. Ada? Dan trik belambak. Ada orang, adalah yang kita jumpa kes tuan-tuan, kalau ada saja kematian, maklum ni akan main. Dia akan main rumah. Dia jumpa waris, dia tak waris, nak waris. Saya waris. Nak beritahu ni, si mati ni ada hutang saya 3,000. Sajalah main tuntut, dah dengar kata waris kata, siapa-siapa ada hutang main cari, saya main cari. Dia ada hutang 3,000. Tapi tak ada tanda apa lagu tu lah. Dia habak pinjam lagu tu, saya bagi lagu tu lah. Sangka baik, dia kena tengok mati. Waris pun dengar tu noh. Bagi 3,000. Duk minggu depan ada orang lain mati pula, dia pergi pula. Waris ni dia hutang 3,000. Hang bank ke apa ada hutang hang? Muhung. Dan dia boleh pergi kencing lagu tu ya. Kawan tu mati dah, bukan boleh kata apa. Waris ni nak bagi, tak bagi, pak aku kena balon. Tak bagi, bagi 3,000 ya. Dia pun pandai dia cah 3,000 ya. Gagah boleh bayar. Jadi orang dapat tangkap, sini hutang 3,000, dia tu hutang 3,000. Rupanya dia buat scam lagu tu. Tu nak makan duit orang senang lagu tu Kan payah. Macam-macam je. Jadi tuan-tuan, dia sanggup upah peguam lah buat macam-macam. Semata-mata nak dakwa harta tu harta dia. Na'udzubillah. Buatlah tipu helah, putar balik dan seumpamanya. Semata-mata nak pastikan harta tu harta dia. Selalunya harta ni tuan-tuan sekalian jadi masalah tak mana? Tuan-tuan, jadi masalah ketika dapat warisan. Jadi paraid ke, harta pusaka ke. Hak tu mula dia mula nak tipu, mula nak bohong. Lepas tu ayah-ayah ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan kebanyakan hak tak sedap dia makan cara tak betul. Banyak orang kita tak sedap dia makan cara tak betul lagu mana? Tuan-tuan dirahmati Allah, sebelum ayah dan ibunya meninggal dunia, ayah dia danlah pesan beberapa wasiat. Kalau ayah mati, kalau ayah mati, bagilah kat kawan ni, kat abang apa banyak ni, kat kakak banyak ni, kat adik banyak tu. Ayah beda. Kalau ayah mati, tanah tu empah beda, empah seorang selung. Rantai tangan, rantai leher mak ni, kalau mak mati, bagi kat kakak. Kalau mak matilah, bagi kakak empah seorang je anak perempuan mak. Empah semua jantan. Bagilah kat anak perempuan mak. Wasiat. Lepas wasiat, mati mak tu. Akan timbul masalah macam mana? Anak akan pegang wasiat tu. Oh, dia pegang. Abang-abang dia kata, kita kena peraik ni, harta mak ni. Pasal ni jadi pusaka. Hei, hang tak dengar ke mak wasiat kat kakak? Kakak ke boleh tak mau harta tu. Tapi dah mak wasiat. Kakak terpaksa. Pada bapak dia terpaksa. Nak boleh ke dia?
Harta tu tuan tidak sah, wasiat tak boleh. Tidak boleh wasiat kepada waris. Tiba-tiba mak dia wasiat bagi kat kakak dia. Kakak tu pun kononnya pegang wasiat tu. Wasiat tu tak lului. Pegang wasiat tu. Makan kat dia semua. Tuan-tuan, dia makan harta cara tak betul. Boleh buat macam-macam. Ada tanah ke. Dia boleh buat macam-macam. Dia boleh muhung, dia boleh kona. Masa mak dia sakit, dia boleh pi ejah tanah buah nama dia. Macam-macam lah boleh buat. Kita duduk dengar. Upah peguam lah, buat macam tu lah. Semata-mata nak ambil harta dengan cara tak betul. Jaga. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Jadi disebutkan, jika ditakdirkan dia menang kes itu, padahal dia sendiri sedar dia di pihak yang salah, maka kemenangan itu pada hakikatnya adalah sepotong api neraka yang diberikan kepadanya. Jadi tuan-tuan, saya yakin insya-Allah perangai orang yang sumpah palsu nak ambil harta orang ni, insya-Allah tak ada di Kuala Ketir ni, tak ada. Orang ni duk mengaji. Tak makanlah harta macam tu. Nak duit biar kerja, dapat cara halal. Nak tipu, nak bohong, nak upah peguam, bukan dia. Bukan kerja dia. Insya-Allah dia sangka baik. Itu hadis yang ke-20. Tengok hadis yang ke-21. Baik. Wabihi ilai qal an Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah inna ummi uftuditat nafsaha walam tusi wa adhannuha law takallamat tasaddaqat afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Baik. Artinya daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sesungguhnya seorang lelaki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibu saya mati mengejut dan tidak sempat membuat wasiat." Ini hadis yang lain. Jadi settle dah, meringkas je hadis tu. Jadi hadis cerita berkaitan dengan orang yang dimurkai Allah kerana sumpah palsu. Dia akan diazab di alam barzah, na'udzubillah. Di akhirat dapat masalah yang berat di hari kiamat. Hadis yang berikutnya tuan-tuan cerita tentang seorang lelaki datang jumpa dengan Aisyah, datang jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya, "Wahai Rasulullah, mak saya mati dah. Mati mengejut." Na'udzubillah. Tuan-tuan nak banyak doa. Allahumma inni a'udzubika min mautil faja'ah. Ya Allah, minta lindung daripada kematian yang mengejut. Banyak tak? Sebab macam-macam. Jantung, aksiden. Macam-macam dengar. Tiba-tiba mati. Mengejut. Tengah lena mati. Tengah duk drive mati. Tengah duk kayuh geret mati. Takut kita dengar. Mati tengah elok tak apalah, tengah sujud ke, tengah semayang ke, tak apalah. Itu mati tak apa. Mati tengah dengar kuliah ke, tak apa lagi. Cuma yang duk nampak bila mati tengah kuliah, sehari nak komat dia jaga. Itu lain pula. Dan kalau mati sungguh tak apa. Tuan-tuan, mati main cara mengejut. Tu dulu dah. Dia sebut, mak saya mati mengejut. Tiba-tiba tak sangka nak mati. Allah. Ini zaman dia. Minta simpang, minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kematian yang mengejut. Biarlah Allah bagi hint, tanda kata nak mati. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum mati, Nabi diberikan ujian oleh Allah sakit 13 hari. Nabi sakit hujung bulan Safar, Nabi wafat 12 Rabiul Awal. Lebih kurang 13 hari sakit. Sebelum mati tu sakit. Kita pun kalau harap, kalau bolehlah, kalau sampai masa nak mati, ya Allah bagi hint dulu. Sakit, tak larat, basar macam tak sedap badan. Bagilah seminggu dua abang nak taubat. Nak perbetul balik mana hak tak betul. Jangan ambil mengejut. Kena minta tu. Bagi sempat. Kadang Allah bagi dah hint, dia dah tak perasan. Allah bagi dah janggut beruban. Jagut, bulu mata, kenin, rambut berubah semua.
Tu bukan hin ke? Tak nak tu. Allah bagi. Jalan tak apa larat, makan tak apa nak lalu. Sagi-sagi lupa, sagi-sagi lupa. Tak nak dah tu. Allah bagi tak nak dah. Ni hak muda macam saya ni. Minta lah Allah bagi, janganlah duk cabut terkejut. Dan harap macam tu. Baik, sahabat ni datang jumpa Rasulullah, mak saya mati mengejut. Tanpa sempat membuat wasiat apa-apa. Tak sempat nak kata apa. Tak sangka nak mati. Lepas tu sebut wasiat juga. Tuan-tuan, alang-alang sebut satu pesanan. Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ingatlah nak wasiat kepada, sebelum kita mati, nak wasiat pada siapa-siapa pun, tuan-tuan tolong jangan wasiat harta kepada waris. Waris tak makan wasiat. Tak lulus. Nak wasiat benda yang lulus. Wasiat benda yang harus, yang sunat. Jangan wasiat benda haram, tak boleh. Bergaduh dengan kakak dia. Jadi dia pesan kat anak dia, kalau mak mati, jangan bagi tahu kat maklum hamba. Jangan. Mak tak mau dia mai. Jangan dia mai tengok aku geram. Gaduh. Kita cek tengok gaduh sebab apa. Rupanya berebut duda. Dia berkenan kat duda tu, kakak dia pun berkenan kat duda tu. Bergaduh. Dia pesan kat anak dia, jangan bagi maklum hamba mai. Aku tak mau. Haram tu putus silaturahim. Maka bila mak mati, anak tak boleh ikut wasiat tu. Kena telefon maklum. Bagi tahu maklum, ni mak mati dah. Bukan mak ang tak boleh abang kat maklum lah. Macam ni lah maklum. Mak dengan maklum, dua-dua tak cerdik. Dia tak kerti apa. Tua-tua dah duk bergaduh lagi. Duk berebut duda buat apa. Mekok kola ketir bersaipah. Kalau ada lah. Bergaduh apa ni sampai nak putus silaturahim? Tak betul maklum. Saya habaq maklum nak main-main, tak main sudah. Wasiat tu tak lului. Anak cerdik tu. Jangan wasiat benda haram. Jangan wasiat benda wajib. Wasiat benda yang sunat. Buat korban. Ni kalau mak mati buat korban kat mak lah. Kalau mak mati buatlah kenduri sikit. Jamu orang masjid makan. Wasiat tu lului. Antara wasiat yang tak lulus, wasiat harta kepada anak. Tak lulus. Banyak kan? Banyak kali dah pesan, tuan-tuan, dia duk wasiat kat anak dia. Kalau ayah mati, 5 relung tu berbeda seorang serelung. Tuan-tuan, kalau dia mati, anak tak boleh beda seorang serelung. Tu pusaka. Wasiat tak lulus. Waris dia 5 orang Secara umum, tuan-tuan sekalian, kita duk ngaji waris 5 Ini 5 jari Allah bagi ni. Contoh, kalau saya mati, jangan duk amin lah, ni rejak ni. Duk amin pula lagi, pai. Kalau saya mati, hak dapat pusaka saya, tuan-tuan, hak dapat harta. Saya mati, hak dapat mak saya dapat, bapak saya dapat, isteri saya dapat, anak laki saya, anak perempuan saya. 5 ni dia dapat. Jadi bila 5 ni dapat pusaka, 5 ni tak boleh wasiat kat dia. Saya tak boleh wasiat kat isteri saya tak boleh wasiat kat mak saya, tak boleh. Saya tak boleh abang ni, kalau abang mati, rumah ni ambil ke hang lah. Tak boleh. Wasiat tu tak lulus. Kerana mereka makan pusaka. Nak wasiat kat orang lain tak apa. Tu pun tengok hak. Dia beza dengan hibah. Hibah bagi hidup-hidup. Nak bagi hidup, bagi kat siapa? Bagi suka hang lah. Masa hidup hak kita. Tuan-tuan, masa hidup nak bagi kat siapa pun boleh. Tuan-tuan ada motor besar, 80,000. Kalau beli cash, 80,000. Oh, motor besar. 750cc, contoh. Motor besar. Dulu lah duk naik lah, tak naik tersadai lah. Kecil mana? Nak kat kaki mendarat lah. Lepas tu motor duk tak berjalan, nak buat ke mana ni motor ni. Anak dia adalah 3-4 orang. Tapi anak dia jarang naik motor. Nak buat ke mana ni. Kita motor tu sayang ni. Maka dia panggil anak-anak dia 3-4 orang. Dia kata ni ayah nak beritahu ni. Ayah bukan larat dah naik motor tu. Nak pergi kat abang, abang tak naik. Angah-angah pun tak naik. Jadi ayah duk berasa ayah nak pergi kat Ustaz Rainbow. Lulus. Saya setuju. Contoh. Tuan-tuan nak pergi kat siapa pun boleh. Masa hidup. Masa mati, banyak.
Jangan duk bagi kat waris harta tadi. Tak boleh wasiat harta. Nak wasiat hal lain tak apa. Harta jangan wasiat kat waris. Isteri tak boleh makan wasiat, mak tak boleh makan wasiat, anak-anak tak boleh makan wasiat. Depa makan paraid. Hak duk jadilah wasiat harta. Ni barang kemas bagi kat anak perempuan. Anak perempuan pegang macam tadi. Mak wasiat dah. Kalau mak mati bagi kat kakak. Hampa semua dah, hampa jantan. Dia seorang anak perempuan mak, bagi kat dia semua. Tuan-tuan, wasiat tu tak lulus. Kena paraid. Dah kakak kata mak bagilah. Makan semua. Silap hari bulan makan batil tu. Na'udzubillah. Takut ke dah? Sebab tu pasal apa dia tu? Wasiat. Pegang wasiat pak. Oh penat. Terus ada wasiat apa? Mereka makan paraid. Tuan-tuan tak sebut apa pun, dapat kat mereka. Tuan-tuan tak kata apa pun, tanah tu beda tak. Tuan-tuan tak kata sepatah pun, mati ya, mereka akan dapat habuan. Kerana mereka waris. Dapat? Boleh pesan je lah tu ayah tinggal tanah tu. Kalau ayah mati, mereka paraid elok. Ikut hukum Islam. Allah bagi dah yang ni dapat apa-apa. Dia tu dapat apa-apa. Ikut elok. Tuan-tuan nak tinggal harta, tinggal sekali dengan ilmu agama. Baru tak bergaduh. Pesan. Kalau ayah mati, ayah tak mau bagi bedak-bedak. Ayah mati, empat paraid elok. Abang kan dapat lebih. Kakak dapat korang. Mak, tok hamba dapat korang. Bini aku dapat banyak ni. Bedak ikut paraid. Allah susun elok dah. Pesan kat anak-anak dengan duk bergaduh. Paraid Allah susun dah. Ada dia takut anak dia bergaduh ke. Jadi dia buat mana? Dia paraid siap-siap. Dia hibah siap-siap. Dia duduk puasa macam sesak dada, batuk, makan tak lalu. Dia kata apa dah ni? Sebelum mati dia hibah siap-siap. Rumah dia bagi kat anak dia, tukar nama. Tanah tu dia bagi. Dah, ambil seorang selung kat abah. Bagilah. Pergi ambil. Lulus. Walaupun tak tukar nama ni, kalau dia bagi masa hidup, lulus. Aku bagi ni abang dengar ni 5 beradik. Aku bagi kat abang seorang selung tu. Ambil. Nah. Dia abang tu bagi dah. Barang kemas, mak bini dia pun dia bagi semua. Bini dia mau nak mati tak? Bagi habis semua. Duit-duit bedak semua. Asal tak sedap badan dah. Bedak semua. Selesai bedak semua, sihat. Papa ke dana terus. Sekupang tak ada harta ni. Nak bagi masa hidup? Nak tinggal harta? Sila, tak nak masalah harta tuan-tuan. Cuma jangan ada wasiat kat waris. Penat. Waris duduk bergaduh kerana wasiat. Kononnya nak pegang dengan wasiat yang ayah bagi. Dan wasiat harta tak lulus. Tak lulus. Wasiat daripada harta tak apa. Wasiat dia lah buat badal haji kat ayah, buat badal umrah, buat korban. Tolong kalau ayah mati esok, hampa sedekah sikit kat stafih tu, bagi sikit kat sekolah anak yatim tu. Lalu tak apa lah. Ayah dia bela anak angkat, anak susuan. 5 anak kandung, seorang anak susuan nombor 6. Ayah dia sayang kat anak susuan tu. Mereka pun sayang kat adik susuan mereka tu. Tapi dia tak makan paraid. Ayah dia pun pesan, kalau ayah mati, bagilah 5-6 ribu kat adik susuan mereka tu. Dia bukan makan paraid. Lulus wasiat tu. Jangan ada wasiat kat waris. Nak wasiat kat waris, lain pada harta. Ada suami wasiat kat bini dia. Dia kata, ni kalau abang mati, hang habis hang iddah, kalau hang nak nikah lain, abang harap hang kahwin dengan leman tu nah. Dia wasiat. Kalau abang mati, hang nak nikah lain, hang kahwin dengan leman tu. Awak abang kata macam tu. Bukankah abang dengan leman tu musuh? Masa abang duk hidup lah ni, tengok muka tak boleh. Kerana nak bergaduh ya. Tapi kenapa abang suruh saya kahwin dengan dia? Abang ni cakap betul tak betul? Tak, aku abang sungguh ni. Kalau aku mati, hang nak kahwin lain, habis dah, hang kahwin dengan leman tu, jangan kahwin dengan orang lain. Pasal apa abang ni awak suruh buat macam tu? Aku nak leman tu terseksa macam mana aku terseksa. Rupanya bini dia jahat. Dia nak bagi leman tu pula kena, tahuan lah esok menikah dengan bini aku. Wasiat tu ikut suka hang lah. Tu bukan wasiat harta. Tuan-tuan nak wasiat, jangan wasiat kait dengan harta kepada waris, tak makan. Jadi disebutkan dalam hadis ni, tuan-tuan, lelaki ni kata, mak saya mati mengejut. Tiba-tiba
tanpa sempat berwasiat apa-apa. Tak ada sebut apa. Saya menyangka jika dia mampu bercakap, sudah tentu dia ingin bersedekah. Dia agak-agak lah. Kalau mak saya Dan lah bercakap waktu tu, mesti dia akan pesan suruh sedekah apa-apa. Hak dulu lah, wasiat dulu lah. Sedekah kat anak yatim, sedekah kat masjid ke, wakaf masjid ke. Hak dulu lah. Tengok pula hak dia lebih 1/3 ataupun tidak. Jadi maksudnya kalau mak saya Dan sebut, saya sangka lah agak-agak macam mak nak suruh sedekah. Bukan dekat mak dia, siapa pun. Tuan-tuan, waktu nak mati, kita akan minta tempoh untuk tangguh. Malaikat main nak cabut. Siapa pun akan minta tolong. Boleh tak minta 5 minit? Tangguh sikit boleh tak? Jangan cabut lagi boleh tak? Baik, apa tujuan dia minta tangguh tadi? Tuan-tuan, dia bukan minta tangguh kerana nak semayang, bukan kerana nak puasa, bukan kerana nak pergi masjid, bukan kerana nak... Dah. Dia minta tangguh 5-6 minit tadi untuk bersedekah. Allah cerita dalam Quran. Saya tak ingat ayat apa. Ayat apa? Tak ingat. Allah sebut dalam Quran, bila datang ajal ada orang minta tangguh. Tolong jangan cabut lagi. Apa tujuan minta tangguh? Dia nak bersedekah. Tu je tujuannya. Maksudnya bukan mak dia saja. Siapa pun kalau dapat tangguh mati, boleh bercakap sepatah dua, dia akan nak sedekah. Maksudnya sedekah ni tuan-tuan bukan calang-calang ibadat. Power. Sedekah. Batu ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau kita dapat tangguh 5 minit, 10 minit sebelum ajal datang, kita akan gunakan sepenuhnya masa itu untuk sedekah. Saya duk fikir, tuan-tuan, kalau malaikat ikut nak cabut nyawa pukul 9, dia kata boleh tak tangguh 9-10 minit. 10 minit nak minta, tolong. Okey, malaikat kata, okey lulus. Pasal orang baik, selalu duduk main masjid, duk nampak muka angkat bola getih. Okey lulus, 10 minit lah, jangan lebih lah. Malaikat pun sign. 10 minit. Nak buat apa 10 minit tu? Tuan-tuan, waktu sakaratul maut, bukan duk sihat lagu ni. Sakit. Makan tak apa nak selera, duduk tak apa nak boleh, tidur tak apa nak lelak. Sakit nak mati. Bukan nak berjalan kata lah. Dia tahu nak mati dah, duk sakit dah. 10 minit. Baik, kalau ada 10 minit tu, nak sedekah tak mana? Nak lari main masjid. Nak start motor main masjid. Nak bolan tabung. Macam tak apa nak kena. Tak dan. Oh, lupa. Sekarang ni ada Maybank to you. Maksudnya 10 minit dan. Maksudnya nampak macam munasabah. Kalau diberi tangguh, dia nak sedekah. Mula dia fikir kan nak sedekah. Celah mana ada sedekah tu? Oh, lah ni ada online. Tang tu pun boleh sedekah. Malaikat pun bagi masa kedai 10 minit. Tuan-tuan, tengah duk ketak ni, pegang handphone tak betul. Nak mati dah. Pegang handphone tak betul. Masa makan dah orang tu. Dapat telefon, tuan-tuan sekalian, terus cari aplikasi Maybank to you tu. Dia punya password, dia pun login, loading, internet slow. Nak haram sungguh dia kata, celah ni nak slow. Internet slow time tu. Awak yang lambat kan ni, duk loading tak masuk lagi. Sudah. Masa duk jalan, malaikat tunggu nak cabut ni. Duk loading. Dah masuk dah. Tuan-tuan sekalian, dia pun nak sedekah semua. Tak boleh semua. Ada limit. Kalau hantar time tu pun nak setting, pakai dak dah lah. Hak mana ada limit? Ada limit 1,500, ada limit 3,000, ada limit 9,000, ikut suka lah. Katalah dia pun limit 5,000. Boleh sedekah 5,000 dalam satu masa. Dia pun type lah 5,000 nak sedekah. Dah masuk dah duit 5,000, nak sedekah kat siapa? Nak buat kat siapa? Nama akaun bank mana ada? Nak bagi kat masjid lah. Boh dah 5,000, akaun bank masjid? Punggah. Tuan-tuan, maksudnya kalau dapat 5 minit pun, duk celah-celah tu, tak ada buat apa. Lalah cabut mati dulu. Maksudnya orang yang nak mati, Allah tak tangguh dah.
Kalau bagi tangguh pun tak ada buat apa. Lepas tu sebelum sampai masa tu, sedekah siap-siap. Tumpang duit dah. Bagi. Jadi dalam hadis sebut, dia kata, saya sangka kalau mak saya boleh berpesan, sudah pasti dia akan pesan sedekah. Duk sangka lagu tu lah, duk nampak macam tu. Kalau dia dan sebut apa-apa lah, sudah tentu dia nak sedekah. Jadi kata lelaki tadi, adakah sampai kepadanya pahala sedekah jika saya yang bersedekah untuknya? Mak saya tak dan, dia mati mengejut. Jadi saya doa macam dia nak sedekah. Jadi kalau saya yang sedekah, pahala sampai tak kat mak saya? Lalu baginda menjawab, ya. Simple. Ya. Baik. Hadis di atas menjelaskan kepada kita kelebihan bersedekah dengan cara menghadiahkan pahala sedekah itu kepada si mati. Sesungguhnya, pahala sedekah itu tetap diperoleh oleh orang hidup yang bersedekah itu, dan insya-Allah sampai pahala yang dihadiahkan itu kepada si mati, tanpa mengurangkan pahala orang yang bersedekah itu sedikit pun. Jadi disebutkan, hadis ini tuan-tuan jelas cerita kat kita kelebihan sedekah dan cara nak hadiahkan pahala pada si mati. Anak sedekah, sampai kat mak. Sampai. Anak yang bersedekah, anak dia, mana ada hijab dengan Allah. Doa anak kepada mak, tak ada hijab. Direct. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, anak dia bersedekah dan dia hadiahkan pahala tadi pada mak dia. Kata Nabi, sampai pahala tersebut tanpa mengurangkan pahala dia hak bersedekah. Tuan-tuan sedekah RM5, dapat dah pahala sekian-sekian. Lepas tu hadiah pahala tu. Kita tak ada apa. Hadiah kat mak. Hanya Allah lekeh dengan hang. Tuan-tuan, kita koklah dapat hadiah sekian-sekian, tiba-tiba kita hadiah pula kat orang lain. Tak ada apa kita. Dah, Allah bayar pahala bukan lekeh. Tuan-tuan bayangkan, Allah bayar pahala solat sunat 2 rakaat sebelum subuh lebih besar pada dunia dan isinya. 2 rakaat solat sunat sebelum subuh, macam tu Allah bayar. Simple ya, 2 rakaat sebelum subuh, pahala dia lebih besar pada dunia dan isinya. Kalau sembahyang subuh, lagi besar lah. Maksudnya pahala Allah bayar bukan calang-calangnya. Jangan duk nampak sikit. Batu benda remeh sekalipun, jangan duk pelekeh. Kerana benda remeh tu Allah yang bayar. Nama pahala dapat Allah bayar, so cakap banyak. Pahala sunat. Sunat-sunat itu. Tuan-tuan, buang ranting kayu tengah jalan, buang paku, buang najis atas kapek masjid. Simple ya. Tapi semua tu berpahala. Pahala Allah bayar, terus sudut bayang berapa? Banyak. Besar. Dah kita yang bersedekah, kita hadiah kat mak kita. Pahala tu dapat kat mak kita sikit pun tak kurang. Tu betapa kayanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kerana orang yang telah mati, terutamanya mati mengejut, mereka tidak sempat membuat wasiat. Dan jika diizinkan kembali hidup di dunia, mereka pasti akan bersedekah dan melakukan amal soleh yang lain. Sebab tu disebut, terutamanya orang yang mati mengejut, mereka tak sempat berwasiat apa-apa. Kalau diizin balik-balik ke dunia, mereka akan bersedekah dan buat amal lain. Dan kalau boleh bertanya orang mati, apa yang kamu nak? Mereka nak hidup balik atas dunia dan nak bersedekah, nak buat amal-amal yang lain. Kalau boleh hidup baliklah. Pergi tanya orang mati, kalau hidup mana buat apa? Kami nak sedekah, nak beramai, kami nak puasa, nak pergi masjid, nak mendengar kuliah, nak mendengar jemaah. Kalau hiduplah. Tuan-tuan hiduplah? Tak. Kenapa Allah tak bagi patah balik? Sebab Allah tahu jenis ni mai balik taubat tak buat muhung. Tuan-tuan pergi tanya banduan dalam penjara. Sejumlah banduan dalam penjara pergi tanya, ni kalau bebas ni yang nak buat apa? Oh, tak mau buat dah, perangai ni tak mau dah. Nak jadi baik, nak buat kerja pergi elok. Pergi tanya. Tu kalau keluar tu, sebulan doang dia buat perangai dia balik. Macam itulah perangai orang hak tak mau berubah. Ramai manusia macam tu. Ada yang keluar-keluar taubat tak mau buat dah.
tapi tak ramai. Majoriti keluar, buat balik perangai tu. Sampai ada had shock pula. Dekat-dekat puasa masuk. Dia boleh ejah waktu. Dekat-dekat nak puasa, dia ejah buat jenayah, masuk penjara. Masuk dalam sebulan 2. Dan dia tahu, masuk tak lama, sebulan 2. Dia ejah. Sebab apa dia nak masuk bulan puasa? Bulan puasa, tuan-tuan, makan mewah. NGO masuk bagi kurma Safawi, Mariami. Makan sakan. Dah orang NGO nak buat baik. Kesian kat banduan, mereka makan perangat. Jadi bulan puasa kita bagi makan lebih. Dia baru masuk tiba. Sebulan 2 keluar. Dia boleh aim dah, gitu lah. Dia boleh tahu dah, aku masuk celah ni makan sedap. Untung pula tu. Keluar pula. Dia keluar masuk. Dia buat macam check in Oyo Hotel. Dan nak kata apa? Perangai manusia ada macam tu. Kalau bagi keluar, dia akan buat balik perangai lama. Sebab tu Allah tak bagi hidup balik atas dunia. Muhung Sembang lo tanya nak buat apa? Oh, nak mayang, nak puasa. Tu kalau bagi hidup balik, tak tentu gitu. Jadi sebelum sampai situ, tuan-tuan nak kena mula beramai, buat kebaikan dan seumpamaan. Baik. Selain bersedekah untuk si mati, membaca Al-Quran, berdoa dan lunaskan hutang si mati juga akan sampai pahalanya kepada si mati. Baca Quran, doa, sampai pahala. Lain pada sedekah. Dan buat kenduri, jamu orang makan, kemudian doa, ya Allah, kalau ada pahala ni aku sedekah kat arwah mak aku. Sampai. Lain pada sedekah, baca Quran. Takkan tiap hari nak buat kenduri. Baca Quran. Pergi kubur, doa. Bangun malam, doa. Ada orang hutang, mak ayah kita ada hutang orang. Cuba bayar. Langsaikan. Semua tu akan sampai pahala kepada si mati. Allah memuji orang-orang yang mendoakan generasi terdahulu yang lebih awal menerima agama Islam. Iaitu generasi para sahabat dan mereka yang selepasnya hingga ke datuk moyang kita yang lebih awal Islam daripada kita. Allah puji orang-orang yang mendoakan orang-orang terdahulu yang mereka lebih awal rokok, sujud, beriman. Awal lagi daripada kita. Kita baru semayang. Kita baru nak puasa. Kita baru nak berzakat. Tuan-tuan, orang dulu lama dah buat tu. Awal lagi mereka beriman. Tok datuk nenek moyang kita hak meninggal tu. Tuan-tuan, awal lagi mereka kenal agama ni. Kita baru belajar ni. Jadi mendoakan kebaikan kepada orang dulu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah firman dalam surah Al-Hashr ayat yang ke-10, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Dan orang-orang yang datang selepas mereka, yakni Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang beriman lebih dahulu daripada kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman." Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berdoa mohon ampun kepada dirinya dan orang yang terdahulu sebelum mereka yang beriman. Batu masalah orang kita sekarang, tuan-tuan, dia bukan puji orang dulu, dia celah pula orang dulu. Ulama ni tak betul, ulama tu tak betul, ulama ni macam ni sikit. Dia condemn pula orang dulu. Dia seorang yang betul. Hal lagi teruk, panggil dia 3-4 orang kawan menyembang. Buat grup satu sikit, sembang, boh mic 3-4 ketua, sembang. Dia ni tak betul, dia tu tak betul, dia ni tak cerdik, dia ni mulut kasar. Seolah-olah duk pelekeh orang pula. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, na'udzubillah, yang sepatutnya puji orang terdahulu. Mereka lebih beriman dahulu pada kita. Mereka semayang dulu pada kita. Mereka kenal Allah lebih dahulu pada kita. Ya Allah, ampunkan kami, ampunkan orang yang sebelum daripada kami yang telah beriman awal terlebih dahulu daripada kami, dan ya Allah, jangan jadikan ada kedengkian dalam hati kami sesama orang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Jadi tuan-tuan, itu 2 hadis yang dapat kita baca pada malam ni secara ringkas. Saya baca siap-siap dua-dua kerana
Kemungkinan bulan depan saya tak dapat hadir kerana saya nak pergi umrah 7 hari bulan. 7 hari bulan 2. Jadi kemungkinan saya tak pasti balik beberapa bulan. Jadi kemungkinan tak dapat hadir pada bulan hadapan, maka kita baca siap-siap 2 hadis pada malam ni. InsyaAllah ada rezeki muat panjang masa lapang. Kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Kalau sempat, saya akan maklum lain pada bulan depan. Saya balik 18. Tak tahu dah sampai sini. Isnin 19. Ada muat banyak rezeki. Kita jumpa pada bulan depan. Tengoklah kita akan maklum lain. Semoga ada manfaat dan kebaikan untuk kita bersama. Dan tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah, jangan lupa untuk terus berdoa kepada Allah. Semoga kita diberkati di dalam bulan Rajab, diberkati di dalam bulan Sya'ban, dan umur kita panjang jumpa dengan Ramadan Al-Mubarak. Tak lama dah, ni dah Rajab dah. Sya'ban, Ramadan, insya-Allah semoga umur kita panjang, dapat kita bertemu balik dengan kekasih kita Ramadan Al-Mubarak. Kena mula dah, tambahkan amalan, tingkatkan ketaatan kita kepada Allah, sembahyang jemaah, baca Al-Quran, bangun malam, sembahyang sunat, dah kena mula tambah dah. Sedekah nak kena up dah. Kalau tuan-tuan duk main Jumaat sebelum Rejab, duduk bubuh RM5 dalam tabung, masuk bulan Rejab, kena up dah. Kena mula up sikit dah. Tak banyak pun naik lah, RM1, RM6. Kalau nak kemas lagi naik RM10. Esok masuk bulan Sya'ban, up lagi RM20. Masuk Ramadan, tu dah tanya. Ramadan tu dah tanya, aku nak pergi berapa? Jadi nak kena mula dah. Sedekah up, baca Quran up, sembahyang jemaah up. Maksudnya banyak benda dah nak kena perangat balik enjin sebelum kita bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak. Semoga Allah berkati, berikan kebaikan. Mohon ampun maaf. Aqulu qali hadza, astaghfir. Ya. Jadi macam kami, kita ni orang-orang yang mahal ni, kita jadi macam terpengaruh. Kita mungkin dia akan melakukan. Jadi lawyer-lawyer yang bersubahat, kita nak bukan yang bekerja dengan dia tu membuktikan walaupun kita nampak dia salah, membuktikan dia tak salah. Jadi apa jadi kita ni dengan lawyer yang bersubahat dengan dia tu? Jadi kita bersubahat. Yang saya fahamlah daripada soalan dia, kita tak tahu apa. Jadi lawyer yang berhujah tadi ni, kalau orang tu bersalah, dia berhujah seolah-olah tak bersalah. Menang. Jadi kita mengikut apa yang keputusan yang telah dikeluarkan. Jadi ibu-ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ataupun sebaliknya, orang tu tak bersalah, tapi hujah yang dikeluarkan seolah-olah bersalah. Itu mahkamah punya kerja lah. Sampai boleh melibatkan harta, boleh ambil harta dan sebagainya. Tuan-tuan, kita fokus kepada hadis tadi. Kalau kita tak tumpang harta tersebut, maksudnya kita tak ada kait peguam dengan anak guam dia, kalau dia menang, dia dapat harta. Kita hanya dapat maklumat lah. Oh, betul. Oh, bersalah. Jadi, kalau kita ragu kes tersebut, kita tak tahu siapa betul, siapa salah, maka tuan-tuan lebih baik ambil jalan pengecualian. Aku tak membuat pok tang ni. Siapa betul, siapa salah, tak tahu. Ikut mahkamah, dia ni betul. Tapi nampak atas kertas macam dia main-main. Macam ada something wrong. Ambil pengecualian. Jangan duk masuk campur. Yang penting jangan duk makan harta cara tak betul, batil tadi. Itulah dia boleh sebut. Kalau kita hanya duk luar, yang makan harta tu bukan kita. Kita hanya ambil maklumatnya. Oh, dia ni tak bersalah. Rupanya dia tu yang bersalah. Sedangkan hujah yang dibentangkan, kita tak tahu. Maka kita ambil hukum zahir ialah. Adapun bab harta tadi, jangan libatkan ke perkara batil. Kalau nampak ada ragu, Nabi ajak kita satu kaedah, tinggalkan perkara yang ragu kepada yang tak ragu. Kalau nampak something wrong harta ni, minta maaf, aku tak mau terlibat. Ada itulah yang saya boleh sebut. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, cuma poin yang penting tadi, jangan sumpah palsu kerana nak makan harta dengan cara yang haram. Apa-apa jua hak terlibat dengan perkara tersebut, elakkan. Supaya kita tak termasuk dalam golongan orang yang akan mendapat azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Aqulu qali hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.